Hai guys, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much di antara korang sentiasa like, comment and subscribe dekat Putri punya YouTube channel. Okay, so hari ni sebenarnya kan Putri nak explain dengan korang mengenai satu ritual ataupun satu upacara yang dikatakan agak, kita kata pelik lah kan. Sebab biasa benda pelik ni memang kita akan ambil tahulah kan. Okay, pasal apa? Ni adalah mengenai satu upacara ataupun ritual yang di mana benda ni telah dilakukan lebih ratusan tahun, dan kejadian ni berlaku ataupun masyarakat ni mengamalkan ritual ataupun upacara ni di negara mana tahu? Negara Indonesia. Masyarakat dekat sana diorang memang mengamalkan tradisi ni lah. Jadi tradisi apa yang Putri cakap ni? Okay, so nama tradisi ni adalah tradisi Manini. Okey, jadi tradisi ni sebenarnya dilakukan oleh ratusan tahun oleh masyarakat. Macam mana ritual ni dilakukan adalah mayat daripada liang lahat tu dikeluarkan, and then mayat tu dia akan dibersihkan dan dia akan ditukarkan pakaian. Inilah upacaranya. Itu Manini ni sebenarnya termasuk dalam upacara rambu solo, iaitu kematian. Ritual ni merupakan tradisi yang masih dipertahankan tau. Ritual ni memang ada sangkut paut dengan macam ahli keluarga ataupun keturunan, di mana andai kata macam kalau kita tak ikut ataupun kita tak follow ritual ni, maksudnya kita tak menghormati ataupun kita kata kita tak buat upacara ni, dikatakan yang arwah tu pun tak akan menghormati ahli keluarga dia yang lain, ataupun kita kata tak menghormati dan mengabaikan keluarga dia lah, macam tu. Dan dipercayai juga kalau contoh kita layan dengan elok ataupun kita buat ritual ni bagi memperingati si mati, maka orang yang hidup lagi tu, okay, nescaya dia punya kehidupan tu akan sentiasa positif dan akan ada macam bawa kepada nasib baik lah, faham tak? Macam tu. Bila ritual ni diadakan? Ritual ni diadakan biasanya pada bulan Ogos, iaitu pada bulan 8 lah. Jadi banyak step sebenarnya yang diorang perlu lakukan untuk buat ritual ni, iaitu yang di mana first diorang memang kena gali kubur lah untuk keluarkan mayat tu, and then diorang kena korbankan seekor haiwan. Ada lagi satu benda iaitu nama dia patane. Okay, jadi patane ni apa? Dia sebenarnya macam satu kubur, okay, yang membentuk macam rumah tapi khusus untuk simpan jenazah. Bagi masyarakat Toraja ni, diorang ni akan mengorbankan sebanyak mungkin yang diorang boleh lakukan, macam contoh haiwan tu semua, untuk meningkatkan kehidupan yang abadi. Biasanya upacara ni diadakan selama 1 minggu. Macam mana pelaksanaan dia pula? Macam mana ritual ni dijalankan adalah di mana sebelum diorang buka kubur tu ataupun digali balik kubur tu, keluarga ni akan bacalah satu bacaan doa macam tu dalam bahasa Toraja kuno tau. Bila dah macam tu, anggota keluarga diorang akan ambil mayat ataupun ambil jasad. Diorang akan ambil jasad tu dan keluarkan daripada kubur, iaitu ahli anggota keluarga tu lah sendiri. Lepas tu jasad tu akan dikeluarkan dan dibersihkan dengan air. Lepas dah bersih, diorang akan keringkan mayat ni tau. Dan diorang akan tukar baju ataupun diorang akan tukarkan peti yang baru. Kalau macam tengok peti tu dah buruk macam tu, diorang akan tukar lah. Jasad yang dimasukkan ke dalam peti tu, diorang tak boleh terus-terus masuk dalam ni tau. Jaga jasad ni pada malam hari. Esoknya pihak keluarga baru boleh laksanakan untuk buat potong haiwan lah ataupun korban. Dilanjutkan dengan ibadat dan makan bersama. Baru peti tu akan diturunkan ke dalam lahat dan tak boleh dibuka lah. Biasanya kalau perempuan, diorang akan gunakan baju pengantin, dan kalau lelaki pula, diorang akan gunakan pakaian yang lengkap. Maksudnya pakaian tak sedor lah, yang ada macam jaket, macam pakaian pengantin macam tu, kau faham tak? Aku nak ceritakan kat korang mengenai cerita rakyat mengenai tradisi Manini ni. Sebenarnya ada seorang pemburu yang bernama Pok Rumasek. Okay, dia ni memburu, and then dia terjumpa satu susuk tubuh mayat bergeletak lah, maksudnya kita kata terbiar macam tu dekat atas tanah macam tu. Okay, dengan keadaan yang agak-agak macam kita tengok macam menyayat hati lah kan. Pemburu ni pun yang namanya Pong Rumasek ni, dia pun buka lah baju dia. Lepas tu dia pakaikan dekat mayat tu. Memang mayat tu hanya tinggal tulang tau. Dia pindahkan lah mayat tu ke tempat yang selayaknya. Masa je dia nak balik, pemburu ni pelik. Kenapa tiba-tiba tempat yang dia bercucuk tanam tu, okay, dah membuahkan hasil. Maksudnya dah
apa boleh menuai apa semua, padahal dia baru je buat benda tu tahu. So dia rasa macam dengan benda tu lama-lama ada saja yang bawa nasib baik dalam hidup dia. Disebabkan dia tolong mayat tu. Sebabkan itulah ritual manene ni diadakan sampai sekarang. Ritual manene ni sebenarnya dia bukan hanya setakat untuk membersihkan jasad, mengeluarkan jasad apa semua, tapi sebenarnya dia mencerminkan betapa pentingnya ahli keluarga. Maksudnya kau teringat tak di mana family kau ada tu, kau ingat tak macam tu, kau faham tak? So manene ni sebenarnya dia diadakan 3 tahun sekali setelah waktu menuai. Itu adalah tradisi manene. Apa pendapat korang mengenai tradisi ni? Adakah korang rasa macam seram, ataupun korang rasa gerun, ataupun korang menghormati sesuatu tradisi tu? Sebab yelah kita kan ada macam kita punya macam mana, masyarakat kita pun ada adat dan tradisi kan. So kita kena appreciate ataupun kita kena menghormati lah, senang kita. Okay, memang dalam Islam kita tak diterapkan dengan benda-benda macam ni, tapi tak semestinya kita kena mencaci, kita kena macam mempersoalkan kenapa dia buat macam ni, kenapa dia buat macam tu. And korang kena tahu Toraja ni sebenarnya tempat dekat Indonesia, and tempat diorang ni terpencil. Okay, kadang-kadang kita tak tahu macam pengaruh agama Islam tu sampai ke tak dekat sana. Sebab kita takut lah, macam even zaman sekarang ni pun banyak sangat ajaran sesat. Apatah lagi macam mana nak menyampaikan dakwah dekat sana. Okay, jadi sebenarnya benda ni, ritual dan tradisi ni pun memang dilakukan, okay, memang ratusan tahun yang dulu. Memang daripada dulu diorang dah mengamalkan tradisi ni. Okay, so memang Putra rasa pun kalau ikutkan tu mungkin memang bukan Islam lah kan, memang bukan agama Islam lah kan. Sebab kalau kita tahu kat Indonesia memang banyak sangat agama yang berlainan. Dekat Bali pun banyak, dekat ni ada yang Kristian, ada yang Hindu, ada yang ni, memang macam-macam lah. Okay, so korang, apa pendapat korang mengenai tradisi ni? Komen dekat bawah. Adakah korang rasa creepy, seram, ataupun korang rasa macam oh bagus ni, macam tradisi ni macam menghormati lah salah silah keluarga ataupun keturunan keluarga, macam tu. Okay, so korang komen kat bawah apa pendapat korang. So korang thank you so much sampai tengok video-video sampai habis. Jangan lupa komen kat bawah nak tengok video apa lagi lepas ni, nak Putri buat video apa lagi lepas ni. Okay, so korang thank you so much. Bye and Assalamualaikum.